Kemudian kata dia faslun faslun ay hadza faslun. Faslun ni makna khabar bagi mubtada yang dihazaf. Faslun ay hadza faslun wa makna la ilaha illallah. Ini dia panggil pada nak menyatakan anak kunci syurga dia panggil. Kalau dalam syarah dia kata faslun fi bayani miftahil jannati. Ay hadza faslun, bermula ini ialah satu penceraian. Masuk bab lain pula dah. Habis dah rukun iman cara. Kemudiannya Syekh apa nama dia? Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dia buat mari fasal baru. Fasal ni fi bayani, pada nak menyatakan, pada nak menerangkan miftahil jannati, anak kunci syurga. Tu tiap-tiap orang nak masuk syurga mesti kena melalui pintu syurga. Kemudian pintu syurga tu ada anak kuncinya. Kalaulah ada pintu tak ada kunci, nak masuk ke mana? Maka ketika tu kunci syurganya apa? Ini wahia kalimatut tauhidi, dan bermula ia anak kunci syurga ialah kalimah tauhid. Apa kalimah tauhid? La ilaha illallah. Itu kalimah tauhid. Tu kalimah tauhid. Untuk apa kalimah tauhid ni? Untuk disebut, dizikir, dibaca, diiktikad maknanya di dalam hati kita. Bukan untuk ditulis di bendera. Begitu. Tu. Ingat molek-molek tu. Malaysia alhamdulillah tak ada lagi perbalahan seperti di Indonesia. Indonesia sekarang bising. Hangat. Perbalahan apa? Tentang pembakaran bendera yang ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera tersebut didakwa bendera Rasulullah. Nampak sangat tipunya. Bukan bendera Rasulullah. Tu bendera baru dia pergi import daripada kilang buat bendera. Bendera Rasulullah. Tu sama Rasulullah. Tu bendera yang dia bikin, dia buat sendiri tu. Apanya kumpulan ni? Dia panggil Hizbut Tahrir. Ada tak di sini? Ada tak Hizbut Tahrir di sini? Ni semaya Jumaat tak surau ni? Biasanya tiap-tiap tempat yang semaya Jumaat, Hizbut Tahrir akan sebar risalah dia. Dia akan sebar risalah dia. Ingat, Selangor telah pun gazet fatwa bahawasanya Hizbut Tahrir ini sesat lagi menyesatkan. Kenapa? Pertamanya dia menolak, dia i'tikad menolak qada dan qadar Allah Taala. Barulah kita baca tadi. Dia tolak qada dan qadar Allah Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sesat Hizbut Tahrir ni? Yang kedua, kerana dia mengkafirkan umat Islam yang duduk di bawah sistem demokrasi. Tu. Tiap-tiap orang Islam yang duduk di bawah sistem demokrasi, kafir semuanya. Tak kira dia tu nama parti apa, tak kira. Cak bulan ke, cak racing ke, cak kerih ke, cak bulan sabit, sebelah-sebelah ke, cak tak ada cak ke apa, cak bunga raya ke, kafir semua. Kenapa? Duduk di bawah sistem demokrasi. Demokrasi ni sistem kafir. Ini kata Hizbut Tahrir ni. Bila sistem kafir, kerajaan kafir. Kerajaan tahu. Maka sebab tu masjid-masjid di Malaysia ni katanya masjid dirar, masjid orang munafik, masjid haram, sembahyang jemaah dalamnya tak sah, sembahyang jemaah dalam tu wajib dibakar, halal dibom. Ni orang panggil Hizbut Tahrir ni. Tak ada cawang ni. Tak ada cawang. Pakai apa tak ada cawang, kita tolong gitu dah gaya tu. Bismillah. Itu Hizbut Tahrir. Di Indonesia diharamkan juga. Baru diharamkan kalau tak silap saya. Jadi bendera dia apa? Bendera dia warna hitam, tertulis kalimah la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi baru-baru ni di Indonesia ada hari sambutan hari pondok, dia panggil Hari Santri Nasional seluruh Indonesia. Kita Malaysia tak ada tu Hari Santri Nasional. Pondok tu memang mampu gitu tak apa. Indonesia ada Hari Santri Nasional. Tiba-tiba ada orang bawa bendera tersebut. Maka dibakar. Dibakar oleh GP Ansar, Banser, pemuda daripada Nahdlatul Ulama. Maka bising sekarang, duk tunjuk perasaan. Nak marah. Sampai nak perang, nak bunuh orang yang bakar bendera tu. Tengok, bodoh tak bodoh kata ni. Kerana bakar bendera, yang mana bendera tu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bukan menghina kalimah tauhid. Sayyidina Utsman sahaja membakar mishaf-mishaf Al-Quran yang lain supaya tidak berpecah umat
berkelahi umat bila baca Quran. Wanu baca belak ni. Aku baca lagu ni. Kamu Usman ni aku lain ni. Sayyidina Usman bakar misah Al-Quran yang lain supaya satu saja misah Al-Quran. Nah, Nabi SAW bakar masjid munafik, masjid Dirar. Kerana munafiknya kah? Bukan. Kalau kerana munafiknya, lama dah Nabi bunuh orang munafik. Ni Abdullah bin Ubay tu Nabi tahu orang munafik ni semua nama tahu. Staf presidennya, timbalan presiden, SU, JKK dia semua tu Nabi tahu lah ke? Nah, Sayyidina Umar kata, kalau gitu bagi tahu saya Rasulullah, saya nak pergi bunuh. Nanti, jangan. Rasulullah jaga. Kenapa? Walaupun munafik tu kafir, harbi, tapi fi zimmatit ta'min. Menempati pada tempat keamanan kerana dia mengucap 2 kalimah syahadat. Maka Rasulullah tak bunuh orang munafik. Tapi bila orang munafik buat masjid, yang mana masjid itu menyebabkan perpecahan umat, maka Nabi pergi bakar masjid tersebut. Nah, samalah bendera pun. Kalau bendera itu tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sekalipun, tapi kerana bendera itulah hancur negara Libya, hancur Iraq, hancur Afghanistan, hancur Syria. Nah, negara-negara apa itu? Negara tu ISIS, Daesh, apa tu? Maka wajib dibakar bendera lagu tu. Itu dia panggil membakar bendera tersebutlah membela tauhid. Kerana orang yang demonstrasi yang tunjuk perasaan kononnya membela tauhid, dia pakar bendera tu sama tinggi dengan punggung. Bela tauhid dia panggil gitu. Dia pakar bendera letih lama sangat di tengah panas, dia pun jatuh bendera tu sama tinggi dengan latar dengan kaki dia. Tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bela tauhid dia panggil gitu. Tu bukan bela tauhid, tu hina kalimah tauhid. Dan tauhid tu bukan di bendera. Bukan di bendera. Nih negara kita ni ada tak bendera Malaysia ni tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ada? Tak ada. Tapi kita orang Islam ada kalimah tauhid di dalam hati kita. Dan lidah kita berlafaz la ilaha illallah. Tahlil kuat dah itu ni. Tahlil tu tak bid'ah kita. Bukan bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Kalau ngati orang zaman dulu tu sampai rutuh surah ayat kuat. La ilaha illallah, la ilaha. Tu tauhid. Walau bendera negara yang tidak tauhid pun. Tapi kalau negara tu bendera dia tauhid sekalipun, tulis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang yang pegang bendera tu bukan orang Islam, dia orang tauhid lah. Orang tauhid lah. Yang pegang bendera tu bukan orang Islam, ahli tauhid dah jadi. Bukan ahli tauhid. Walau bendera dia bendera tauhid. Sebab tauhid tu bukan duduk di bendera, duduk di iqraru bil lisan, tasdiqu fil qalbi, wa a'malu bil jawarih au a'malu bil arkan. Itu dia panggil membela tauhid. Tu tapi pelik sungguh di Indonesia ni dah ni. Dia marah kepada Nahdlatul Ulama, jadi keji perangai orang yang jahil. Kononnya membela tauhid. Tu tak panggil bela tauhid. Kalau bela tauhid, belajar ilmu tauhid betul-betul. Fahami makna tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah tu apakah makna dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Quran suruh kita belajar ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu mengerti annahu bahawasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? Kena tahu makna. Itu baru orang panggil membela tauhid. Ni sebagai peringatan di Malaysia. Kalau nanti ada orang yang bakar bendera tersebut, jangan kita tiba-tiba berasa nak mengamuk. Kerana apa ni menghina kalimah tauhid? Bukan, bahkan membakar itulah memuliakan kalimah tauhid. Supaya tidak dibuang merata-rata tempat. Tidak dijijak merata-rata tempat. Tidak dijadikan alat untuk menipu orang Islam. Kononnya inilah bendera Islam, bendera tauhid. Tidak. Bendera Rasulullah bukan gitu. Bukan gitu. Mana ada nama Rasulullah kalimah tauhid ditulis dengan ada baris apa, mana ada titik apa, mana ada. Tak ada. Jadi ingat, jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu begitu. Kalau saya ada di sana pun saya akan bakar bendera tersebut. Kenapa? Bendera tersebut akan memecah belahkan kesatuan umat. Kenapa? Hizbut Tahrir ini memang dia mengkafirkan kita orang yang duduk di bawah sistem demokrasi. Bagi dia wajib kena sistem khilafah. Daulah Islamiyah mesti kena khilafah. Kita tak mesti khilafah. Sistem Islam tidak meletakkan satu cara. Nabi SAW tidak lantik Abu Bakar jadi khalifah. Badal Nabi dah. Dilantik dengan cara syura.
Serina Umar bukan dengan cara syura, menempati waliul ahdi. Abu Bakar sakit-sakit, Abu Bakar pula lantik lalu. Umar, mu pengganti aku. Nanti lepas aku wafat, kalian semua bai'ah pada Umar. Menempati waliul ahdi dia panggil. Kalau ada sistem monarki dia panggil putera mahkota. Raja muda. Serina Umar tak buat macam Abu Bakar. Serina Umar pula pilih nama-nama, letak syura. Ahlul halli wal aqdi. Apa? Kalau aku wafat, fafak ni mesyuarat. Ahlul halli wal aqdi mesyuarat. Naik nama, kalian bai'ah lah. Tidak ada satu sistem yang tetap dalam Islam. Islam bukan mari letak, cara pemerintahan, sistem perlantikan, gini. Tak ada. Islam boleh demokrasi, Islam boleh cara monarki, Islam boleh cara republik, yang penting keamanan. Terjamin. Macam kita di Malaysia, raja yang di Pertua Agong, itu dia panggil yang melindungi keamanan kita. Kalau orang nak buang raja, nak buang Tok Agong, nak cetuhkan perbalahan dalam masyarakat. Tu ketika tu tak boleh. Tak boleh. Tu jadi tidak aman negara. Wajib mempertahankan keamanan. Habis itu. Jadi wahya dan bermula miftahul jannah ni. Wahya miftahul jannah, dan bermula ia kunci syurga ni, kalimatut tauhidi, ialah kalimah tauhid. Wa kalimatul ikhlasi, dan kalimah ikhlas. Wa kalimatun najati, dan kalimah kejayaan. Banyak dalam Quran. Dalam Quran disebut 37 tempat dalam Quran disebutkan kalimah tauhid ini dengan bagai-bagai nama. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul najah. Kenapa kalimatul najah? Karena orang yang ada la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah fi akhir kalamihi, pada akhir kalamnya, ketika saat nak mati, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga ya. Tapi bukan orang yang bukan orang biasa-biasa lah, orang yang dah latih dah tiap-tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru boleh saat nak mati nak ucap la ilaha illallah. Kalau orang tak biasa la ilaha illallah, bahkan marah nak pula orang buat tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah lah. Halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Ni tahu takbir saja. Takbir Allahu akbar. Tahlil senyap. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita tahlil la ilaha illallah, baru betul dia ni. Takbir Allahu akbar. Takbir lah. Orang ramai orang takbir Allahu akbar. Tu. Tapi takbir tu bukan suruh kata Allah akbar, ya, dia panggil fi'il yang dihazaf dia panggil. Kabbiru takbira. Besarkan olehmu akan Allah, akan sebagai kebesaran maknanya. Itu makna takbir. Kabbiru takbira maknanya. Tapi tahlil tu la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Jadi kalau orang tu kata dia tu pembela la ilaha illallah, pembela tauhid, maka dia tak boleh kata tahlil tu bid'ah dalalah. Tak boleh. Kalau tahlil tu la ilaha illallah. Ni bela tauhid. Bila orang ngatik la ilaha illallah, dia kata bid'ah dalalah. Ke mana? Tu habis itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa ma'na la ilaha illallah, dan bermula makna tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Itu makna dia. Apa makna tidak ada Tuhan selain Allah? La ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Bukan Tuhan yang tak sebenar. Kena ingat baik. La